Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pohon bunga tiada berduri, izinkan saya perkenalkan diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 24 Mei 2023. Kita ke berita utama. Seorang wanita yang hamil 4 bulan maut selepas ditikam, ditoreh dan dibakar kekasihnya dalam satu kejadian mengerikan di ladang kelapa sawit kampung Sungai Limau, Sungai Besar semalam. Suspek berusia 20 tahun yang dipercayai kekasih mangsa bertindak kejam selepas berlaku perselisihan faham berpunca daripada anak luar nikah yang dikandung mangsa. Kejadian berlaku pada malam Isnin lalu apabila suspek dipercayai memukul dan menoreh perut pelayan restoran itu, malah suspek dikatakan sempat membeli minyak petrol di stesen minyak untuk membakar mangsa. Ketua Polis Daerah Sabak Bernam, Superintendent Agus Salim Muhammad Alias berkata, pasangan kekasih itu dipercayai menjalin hubungan sejak setahun lalu sebelum berlaku perbalahan berhubung kehamilan mangsa. Suspek yang merupakan bekas penuntut sebuah kolej itu direman selama 6 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, mayat mangsa yang terbakar hampir 60% masih berada di Hospital Sungai Buloh bagi proses bedah siasat. Semalam, utusan Malaysia melaporkan kepulan asap dari arah kebun berhampiran sebuah kandang lembu membawa kepada penemuan mayat tanpa identiti dalam keadaan terterap oleh orang awam kira-kira pukul 7 pagi di kawasan berkenaan. Kerajaan sedia mempertimbang cadangan mengambil alih syarikat konsensi lebuh raya dalam usaha menghapuskan tol apabila kewangan negara bertambah baik. Bagaimanapun, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, buat masa ini cadangan tersebut belum dilaksanakan dan hanya ke arah itu apabila kewangan negara baik. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat dan menjawab soalan Ahli Parlimen Padang Besar Rusdan Rusmi yang meminta kerajaan menyatakan strategi mereka untuk menghapuskan tol di lebuh raya dan usaha-usaha yang dilakukan ke arah itu. Sementara itu, Alexander menegaskan kerajaan sentiasa komited dan fokus kepada agenda untuk menangani kos kenaikan harga barang dan juga mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Kerajaan Negeri Terengganu memohon maaf berikutan kelewatan pengagihan bantuan air perantau kepada anak jati berkelayakan yang menetap di luar negeri itu. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Terengganu, Hanafi Ahmad berkata, bantuan wang ringgit sebanyak RM300 kepada setiap penerima yang layak tersebut sepatutnya diagihkan pada bulan Syawal lalu. Menjelaskan kelewatan itu berpunca daripada kelewatan penerimaan dana khas Kerajaan Persekutuan DKKP daripada Kerajaan Pusat, jelasnya agihan akan dilakukan segera sebaik pihaknya menerima DKPP atau royalti minyak tersebut. Bantuan air perantau yang mula dibuka pada April lalu merupakan inisiatif Kerajaan Terengganu untuk golongan perantau yang terdiri dalam kalangan anak Terengganu dengan pendapatan isi rumah tidak melebihi RM2,500 sebulan. Sebelum ini, Kerajaan Negeri Terengganu turut lewat melunaskan janji bantuan RM1,000 kepada sebahagian mangsa banjir musim tenggujuh lalu ekoran kekurangan dana. Sebanyak RM11.2 bilion wang tidak dituntut WTD direkod di Jabatan Akauntan Negara setakat 30 April lalu. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, dianggarkan 70% adalah wang dalam akaun bank yang tidak aktif dalam tempoh 7 tahun atau lebih daripada jumlah tersebut. Katanya, wang tidak dituntut turut meliputi wang yang tidak dibayar seperti gaji, bonus atau dividen dalam tempoh setahun atau lebih serta wang dalam akaun perdagangan antara pembekal dan syarikat melebihi tempoh 2 tahun. Katanya, kerajaan telah mengembalikan sebanyak RM3.3 bilion sehingga 33 Mei kepada rakyat yang menuntut. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini menjawab soalan Ahli Parlimen Bukit Bintang, Fong Kui Lun. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my.
Kita kembali lagi. Malaysia perlu mengemas kini data pengelasan kumpulan pendapatan B40, M40 dan T20 terlebih dahulu sebelum melaksanakan penghapusan subsidi elektrik kepada golongan berpendapatan tinggi T20. Pakar ekonomi dari Universiti Tun Abdul Razak, Uni Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardar berkata, ini kerana pengelasan itu sudah ketinggalan zaman selain 70% penduduk negara adalah dalam kategori B40 dan 10% daripada T20 juga turut mengalami kejatuhan kelas pendapatan. Jelas beliau lagi, ketiadaan proses mengumpul data yang progresif menyebabkan terdapat individu berpendapatan tinggi yang pada masa sama menampung pelbagai tanggungan besar selain tidak mendapat bantuan. Dalam pada itu, Barjoya berkata pengumuman kerajaan mengenai tiada lagi subsidi elektrik kepada T20 bukannya satu bentuk diskriminasi kepada kumpulan itu. Sebaliknya, jelas beliau, pengumuman kerajaan adalah untuk kembali kepada tujuan asal subsidi diberikan dan diwujudkan. Pasangan selebriti sensasi penyanyi Sheila Amzah dan pempengaruh Ubay MZ memberi bayangan bahawa hubungan percintaan mereka sudah berakhir. Menerusi sebuah hantaran dalam laman Instagramnya, Sheila, 32 tahun, memuat naik sebuah hantaran bersama Ubay, 25 tahun dengan caption bahawa dirinya berterima kasih terhadap pasangannya itu selama 5 bulan percintaan mereka. Dalam pada itu, Ubay turut memuat naik sebuah hantaran di Instagramnya yang menunjukkan bahawa dia masih menyayangi penyanyi tersebut. Sebelum ini, pasangan yang mempunyai jurang usia sebanyak 7 tahun tersebut mendedahkan mereka sedang dalam perancangan untuk melangkah ke alam rumah tangga selain Ubay sudah membelikan sebentuk cincin. Kita beralih ke luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang termasuk 4 kanak-kanak terbunuh apabila angin kencang akibat ribut menyebabkan bumbung besi sebuah sekolah runtuh di utara Thailand. Kejadian itu berlaku di sekolah rendah Wat Nenpor yang terletak di wilayah Pichit, 30 km ke utara Bangkok. Jurucakap pihak berkuasa tempatan, Pacarin Siri, memberitahu sebanyak 4 murid lelaki, 2 ibu bapa dan seorang tukang cuci sekolah maut dalam insiden tersebut. Jelasnya, 18 orang cedera akibat ribut tersebut, namun para pelajar yang lain sempat mendapatkan perlindungan di pusat aktiviti berhampiran. Sementara itu, Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran hujan lebat di utara negara ini bagi sepanjang minggu ini. Seorang pepengaruh dari China meninggal dunia selepas dia mengambil minuman alkohol secara berlebihan ketika melakukan siaran langsung di laman aplikasi Douyin. Pepengaruh yang dikenali dengan nama Brother 3000 tersebut didakwa minum sekurang-kurangnya 7 botol arak jenis Baijiu Spirit sebelum ditemukan meninggal dunia kira-kira 12 jam selepas itu. Kematian lelaki berusia 34 tahun yang sering menonjolkan dirinya mengambil minuman keras semasa bersiaran langsung membuka mata kerajaan China untuk melaksanakan peraturan lebih ketat terhadap industri media sosial. 16 Mei lalu, Wang menyertai 4 cabaran yang mana pepengaruh bersaing antara satu sama lain, namun Wang yang tewas terpaksa minum beberapa botol Baijiu sebagai hukuman. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke segmen halal niaga minggu ini. Bermula sekadar suka-suka, siapa sangka keputusan Siti Nosyahira berhenti kerja 2 tahun lalu untuk memberi tumpuan penuh terhadap bisnes tudung sulap membuahkan hasil. Membawa konsep minimalis dan klasik yang sinonim dengan jiwanya, jenama Dinda Look terus melebarkan sayap dengan menghasilkan baju kurung sulam dan lace yang turut menjadi pilihan muslimah. Target market kita adalah untuk semua golongan wanita, tetapi kita tekankan dan fokuskan desain kita untuk golongan anak muda.
Kita lihat sekarang ramai anak muda yang masih belum tahu lagi fashion klasik pada zaman dulu kala. Jadi kita keluarkan desain-desain unik seperti ini supaya dapat menarik golongan anak muda zaman sekarang. Desain yang kita ketengahkan adalah bagi style dan juga sesuai untuk breastfeeding. Bukan sahaja mendapat sambutan di dalam negara, Dinda Luke juga berjaya menawan hati pembeli dari Indonesia, Singapura dan Brunei. InsyaAllah kami dalam carangan membuka butik juga supaya dapat memudahkan pelanggan-pelanggan datang ke butik kami untuk rasa sendiri meja dan lihat sendiri koleksi-koleksi kami. Perdagangan Malaysia pada Mei dijangka kekal rendah seperti yang dicatatkan pada April lalu iaitu susut 14.5% kepada RM158 bilion. Penganalisis ekonomi UniKL Business School Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata keadaan diburukkan lagi dengan pembukaan ekonomi China yang lebih perlahan dan berhati-hati. Jelas beliau keadaan itu turut memperlahankan ekonomi dunia walaupun pada awal tahun ia disasar menjadi pemangkin utama ekonomi terutama kepada Asia Timur. Menurutnya lagi, pengukuhan mata wang dolar Amerika Syarikat juga menyebabkan harga barangan terutamanya tenaga dan komoditi utama dunia menjadi lebih mahal. Selain itu, kadar inflasi pula masih tidak dapat diturunkan sepenuhnya walaupun lebih rendah berbanding tahun lalu. Kita ke berita sukan. Seri Pahang bakal bertemu dengan Johor Darul Takzim JDT di Stadium Sultan Ibrahim pada malam ini untuk menentukan rekod tanpa kalah siapa yang bakal lebur. Liga Super yang menghampiri titik tengah itu menyaksikan kedua-dua pasukan tersebut masih mempertahankan rekod tanpa kalah, namun berdasarkan prestasi JDT di kubu sendiri, sukar buat mana-mana pasukan bagi menjinakkan skuad Harimau Selatan itu. Dilihat mempunyai kelebihan, jurulatih JDT Esteban Solari tetap memilih untuk berwaspada dan menganggap skuad Tok Gajah memiliki barisan pemain berkualiti. Dalam pada itu, perlawanan malam ini menyaksikan pasukan Seri Pahang tidak dapat menurunkan beberapa pemain yang dipinjamkan dari JDT iaitu Izham Tarmizi, Azrif Nazrul Haq dan Syazwan Andi. Tim LZJ mengumumkan Wong Tat Meng sebagai pengarah kejurulatihan sekaligus menjadi jurulatih baharu persorangan lelaki profesional negara Lee Zijia. Perkara itu diumumkan sendiri tim LZJ di laman Twitternya semalam selepas bekas juara Asia tersebut bergerak secara solo ekoran penamatan kontrak bekas jurulatihnya Indra Wijaya pada November tahun lalu. Dalam satu hantaran di laman Twitter rasminya, tim LZJ memilih Tat Meng sebagai pengarah baharu pasukan berkenaan kerana beliau memiliki pengalaman cukup luas termasuk pernah melatih pasukan kebangsaan Malaysia, Indonesia, Scotland, Korea Selatan dan Hong Kong. Tat Meng akan mula bekerja bersama Zijia sebaik sahaja proses perpindahan dari Hong Kong ke Malaysia diselesaikan. Manakala tugas beliau adalah untuk merangka program bagi membantu pemain berusia 25 tahun itu mencapai prestasi konsisten dan layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. Untuk rekod, Tat Meng boleh dianggap sebagai sifu dalam arena badminton dunia apabila pernah melatih dan melahirkan beberapa nama besar termasuk persorangan wanita Korea Selatan An Se-yong. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 25 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.